dan sungai daripada khamar, arak, tetapi tidak mabuk. Kepada siapa Tuhan balas ni? Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberian dari Tuhan. Balasan yang demikian adalah untuk orang yang takut kepada Tuhannya di atas dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, Tuan Imam dan Tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah yang berkat ini, tak dilupakan ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah masih panjang lagi umur kita. Mudah-mudahan menambah amal dan istighfar kepada Allah, dan mudah-mudahan juga Allah terimalah amalan kita, walaupun banyak kurang dan silapnya kita itu. Dan malam ini kita mukaddimah kuliah Mutiara Tasawuf kita, ibu bapa sekalian, yang sudah tertangguh hampir 5 bulan lamanya. Punya lamanya kuliah ni tak dapat dijalankan sampai saya pun lupa dah cara nak ceramah. Betul sungguh tuan-tuan ya, sudah lama sangat dah, 5 bulan dah. Pun begitu, malam ni nak sambung pada tajuk redha, muka surat 92 itu. Muka surat 92 itu redha kepada Allah. Maka didatangkan dalil dari Al-Quran, nas yang menunjukkan kena redha, iaitulah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyi'a rabbah. Maksudnya jazaa'uhum, Allah akan balas pada mereka ini Jannatu Adnin, satu syurga namanya Adn. Syurga ni banyak nama. Syurga yang paling tinggi Firdaus. Ada yang namanya Ma'wah. Adanya syurga namanya Adn. Yang mana kata Allah, mengalir di bawah syurga ini beberapa sungai. Bayang ibu bapa sekalian, kita tengok dalam YouTube ke ataupun dalam internet ke, tempat yang paling molek, paling comel atas dunia ni, antaranya di kampung saya, Kuala Berang agaknya. Dibuat chalet tu ya. Lantai chalet tu Allah sama parah dengan air sungai, sama parah dengan air. Kita pun tengok Allah comel sangat. Ni atas dunia. Ini atas dunia. Barang yang tidak kekal dan berubah-ubah serta susuk nilainya.
Cuba tengok dalam syurga seksa apa dia? Jannatu adnin, syurga adn, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dalam hadis kita baca sungai madu, sungainya yang putih seperti susu, dan sungai daripada khamar, arak, tetapi tidak mabuk. Kepada siapa Tuhan balas ni? Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberian dari Tuhan. Balasan yang demikian adalah untuk orang yang takut kepada Tuhannya di atas dunia dulu. Surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya kata, keredaan yang Allah kurniakan kepada manusia yang bertakwa serta mentaatinya adalah jauh lebih agung berbanding dengan kenikmatan yang Allah kurniakan hasil dari balasan terhadap ketaatan para hamba, sekalipun nikmat yang diperolehi itu kekal selama-lamanya. Apakah maksud redha? Redha dari segi maksud umumnya ialah sifat lapang hati ketika menerima sesuatu takdir dari Tuhan dengan meletakkan sangkaan baik terhadap semua aturan Tuhan, sekalipun bertentangan dengan kehendak dan keinginan. Barangkali kita usaha siang malam pagi petang nak jadi begini, nak buat begitu, tiba-tiba Tuhan beri begini, maka orang redha, dia terima dan dia sertakan dengan sangka baik bahawa ketentuan Tuhan ni baik kepada dia. Ini yang disebut definisinya. Manakala dari segi istilah tasawuf pula, kita nukilkan sebahagian pendapat ahli tasawuf, yang mana kata sebahagian ahli tasawuf redha itu adalah berlapang hati ketika menerima pahitnya ketetapan Allah. Saya pernah cerita dulu ibu bapa sekalian, ya. Satu orang anak muda umur 14 tahun tingkatan umur 16 tahun tingkatan 4 di kampung saya, Kuala Berang sana lah, masuk jungle trekking, masuk hutan tu macam budak-budak scout anak serigala tu, masuk hutan. Maka checkpoint pertama ni molek lagi, dia lapor diri molek. Masuk checkpoint kedua pun lapor diri molek. Kemudian masuk checkpoint ketiga tu pun lapor diri juga. Tapi checkpoint terakhir keempat ni tak ada, dia tak mari. Bila tak mari, hutang ni tahu sajalah Taman Pertanian Sekayu waktu tu. Oh, kalau pukul 6 tu gelap dah dalam hutan. Maka kohor gelap. Tak jumpa budak ni. Maka orang reportlah ke polis. Polis mari, tahanan awam mari, bomba mari. Bila mari, cari tuan, cari. Allah yarham anak muda ni namanya Adik Rafiqin namanya. Masuk surat khabar, masuk berita. Kecoh di Malaysia dulu sekejap, hilangnya budak jungle trekking di Taman Pertanian Sekayu tu, jiran saya ni. Maka polis ni orang ramai cari tuan dalam hutan, panggil Ahmad Rafiqin, panggil.
Kenapa saya buat contoh kuat panggil nama tu, takut tuan-tuan mengantuk jadi segar balik. Dicari tak jumpa. 3 hari 3 malam, for 3 days and 3 nights, kata orang Kuala Berang agaknya. Mundranan ya reba ya, 3 hari 3 malam. Jumpa mayatnya dekat mana? Jatuh di tepi sungai begitu. Sebahagian badannya dalam air, sebahagiannya atas darat, makna terendam separuh badan. Mungkin rebah besar mati. Apa yang saya nak cerita ni redha. Maka ibu bapaknya pun terimalah ketentuan Tuhan, ujian dalam hidup ni. Saya balik ziarah jiran saya. Dilihat saya dari jauh, tuan menangis. Saya pun menangis pasal jiran baik, menangis. Maka dipeluk saya. Suami dia lah, isteri dia tak lah. Suami dia tu peluk saya. Saya kata apa? Saya kata sabarlah cikgu bahasa Inggeris ni tuan ya. Cikgu Azman ni cikgu bahasa Inggeris. Sekelamin suami isteri ni cikgu bahasa Inggeris. Saya kata sabarlah cikgu, sabar. Apa dia jawab pada saya tuan-tuan? Apa dia jawab? Dia kata, tak apa ustaz, apa yang Allah buat molek berlaku. Allah Tuhan. Cuba dengar tu. Cuba dengar ni, saudara kita diuji, dicoba Tuhan. Apa dia jawab? Anaknya meninggal 3 hari 3 malam dicari orang. Bila dah tembus ke bumi siap, kita mari ucap takziah. Apa disebutnya? Tak apa, yang Allah buat molek berlaku. Nampak tak reba? Tu yang dikata sebahagian ulama tasawuf, kamu lapang hati menerima ketentuan Allah dan sambil sangka baik kepada Allah. Itu maksud reda. Itu maksud reda. Soal payah tak payah nak buat ni, itu satu soal dah, tetapi maksudnya begitu. Maksudnya begitu. Satu. Kedua, Ibnu Ujaibah berkata, di satu scholars dalam bidang Sufism yang mensyarahkan, menguraikan karya Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Ujaibah, makna ulama terkemudian selepas Ibnu Athaillah, yang beliau menguraikan Al-Hikam Ibnu Athaillah. Apa kata Ibnu Ujaibah? Redha adalah menerima kehancuran dengan wajah tersenyum. Ni payah nak buat ni. Kita keluar masjid, selipar hilang. Itu pun tak padam dengan kopiah atas kepala. Orang masjid 5 waktu sehari semalam, mulut kita tu. Katanya Ibnu Ujaibah, redha ialah kamu terima kehancuran dengan wajah tersenyum dan merasa bahagianya hati ketika aturan Allah terjadi kepada kamu, dan tidak kamu memilih-milih apa yang telah ditetapkan Allah. Dalam waktu yang sama juga, kamu tidak mengingkari takdir Allah. Ini kata Ibnu Ujaibah. Ketiga, Al-Barkawi berkata, redha adalah jiwa yang bersih terhadap apa-apa yang menimpanya tanpa berubahnya hati. Al-Muhasibi pula kata,
Redha adalah tenangnya hati di bawah ketetapan dan takdir Allah yang menimpa kamu. Manakala Ibnu Athaillah berkata, redha ialah pandangan hati terhadap pilihan Allah yang kekal untuk hamba-Nya. Inilah definisi redha yang sempat kita nukilkan dari pelbagai pendapat yang telah dinyatakan oleh sebahagian ulama dan ahli tasawuf. Namun secara kesimpulannya dapat difahami bahawa redha itu adalah pengakuan hati terhadap segala kepahitan takdir, dan maqam ini hanya dapat dicapai oleh mereka yang makrifat padanya. Ini antara definisi yang dikemukakan oleh ahli tasawuf berkenaan dengan redha. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada banyak definisi tadi ialah redha ini lapang hati menerima ketentuan Tuhan sekalipun musibah yang berlaku kepada kita, dengan meletakkan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkari takdirnya. Itu kesimpulannya. Maka dibahas pula apakah keutamaan sifat ini. Redha ni apa kelebihannya? Syekh Abdul Qadir Isa ni satu ulama tasawuf yang mengarang karya tasawuf yang besar itu. Haqaiq anit tasawuf, hakikat bertasawuf, telah menyatakan bahawa redha adalah maqam yang lebih tinggi dan lebih mulia dari maqam sabar. Redha kata dia lebih tinggi dan lebih mulia dari sabar. Sabar ni kita terima tentuan Tuhan tapi bersabar. Redha ni dengan lapang hati, dengan yakin kepada Allah. Sabar lebih rendah katanya daripada maqam redha. Redha lebih mulia dan tinggi dari maqam sabar, kata Abdul Qadir Isa. Ini adalah kerana redha merupakan kepasrahan jiwa para hamba yang makrifat untuk mencintai apa yang ditentukan Allah kepadanya sekalipun musibah. Sekalipun musibah. Dia melihat segala takdir Allah adalah tarbiyah, pendidikan yang terkandung rahmat dan hikmah. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam menyifatkan maqam ini adalah salah satu pintu terhasilnya kebahagiaan. Orang redha, Nabi kata, terhasil bahagia pada jiwanya. Inilah yang disabdakan Nabi, salah satu kebahagiaan anak Adam ialah redanya atas apa yang telah ditentukan Allah padanya, dan salah satu kesengsaraan anak Adam ialah apabila ia meninggalkan istikharah kepada Allah dan tidak pula redha terhadap apa yang Allah takdirkan padanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka dibawa contoh ibu bapa sekalian ya, dibawa contoh kisah redanya sahabat dan tabi'in. Syekh Abdul Qadir Isa telah menukilkan sifat redha antaranya sahabat Bilal bin Rabah. Ketika Bilal menghadapi sakaratul maut, nak mati, Bilal bin Rabah muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, apa disebut oleh Abdul Qadir Isa? Dalam keadaan sakarat itu Bilal berkata, sesungguhnya aku sangat bahagia sekarang. Aku bahagia, kata Bilal, sekarang. Kenapa? Kerana esok
Aku akan bertemu dengan kekasihku dan orang-orang yang aku cintai, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang telah mendahuluiku. Ni bayang tuan, berlaku takdir hujung hayat setiap manusia daripada ketentuan Tuhan dalam siri hidupnya, iaitulah kematian. Hatta hujung hayat, bila redha, terima, sehingga dia kata bahagianya walaupun mati. Sebab yang nak hidup sebenar selepas nafas terhenti ni. Kata Hamka, hidup hakiki bermula selepas nafas ini terhenti. Berhenti nafas kita, itulah hidup yang sebenar. Maknanya sekarang ibu bapa dengan saya ni yang dalam masjid malam ni, saya anggapkan tak lebih 13,000 orang ni anggap saya malam ni dalam masjid ni. Kan kita hidup ni, bernafas ni, bernafas. Kita kata kita hidup, ya, hidup. Tetapi kata Hamka, hidup hakiki bermula selepas nafas tadi terhenti. Berhenti nafas, yakni mati, itulah hidup yang sebenar. Sebab selepas kita mati, kita dihidupkan alam barzakh, kita dah akan mati dah. Lalu hidup sekarang, hidup yang jenis apa? Hidup yang jenis apa? Hidup yang palsu. Hidup yang palsu. Hidup yang tidak sebenar. Sebab apa kita kata tidak sebenar? Sebab kaedah alam telah menyebut. Kaedah alam, akal boleh terima kaedah ni, telah menyebut sesuatu yang tidak tetap, yakni berubah-ubah. Sekejap sakit, sihat pula. Sekejapnya sihat, jatuh sakit pula. Sesuatu yang tidak tetap, yakni berubah-ubah, ia bukanlah hakikat. Dia bukan sebenar. Kalau benda berubah-ubah, dia bukan sebenar. Sebab nak kata sebenarnya sihat, terdedah sakit. Nak kata sakit dia ni 2-3 hari dia sihat. Satu orang kampung saya sampai sekarang hidup lagi, Wan Sa'ari nama. Saya selalu buat contoh beliau ni dalam YouTube, dalam ceramah online ni. Siapa terkenal beliau tu, Wan Sa'ari. Dia aksiden depan masjid Kuala Berang, Masjid Sultan Mahmud. Kami ni pakat pergi ramai-ramai tengok terbaring atas jalan, masing-masing mengelak kepala. Tak ada dah, mati dah. Kalau tengok kepala dah pecah, tak ada dah, meninggal. Apa jadi? Dikejarkan ke hospital besar Kuala Terengganu. Ayahnya Wan Rasid charter taksi, bahasa Terengganu lah ni, charter taksi pergi ke hospital Kuala Terengganu, tunggu anaknya 3 hari. Apa jadi? Wan Sa'ari pun sihat, dari ICU pindah ward biasa. Ayahnya Wan Rasid yang tunggu 3 hari tuan, meninggal dunia. Allahu Akbar. Patut hak sakit tu mati. Ni yang menunggunya mati, samalah di Perak, di bidu Perak. Anak saudaranya dapat telefon aksiden bapak saudaranya di bidu. Maka dia pun bawa lah kereta ni nak pergi ke bidu, laju berlanggar, mati tengah jalan.
Pak saudara dia yang melanggar tadi, mengantar anak saudaranya ke kubur. Itu yang kata tu. Ni yang kita nak kata ni berapa sekalian. Rupanya hidup kita ni tidak betul. Dah molek sihat, kenapa nak kena sakit pula? Dah sakit tu sihat pula. Yang sehat mati dulu, yang sakit nampak tak? Nampak tak hidup kita tidak sebenar ya? Tidak sebenar. Ada orang miskin, apa kerana dia bangun tengah malam sembahyang hajat pada Allah, ya Allah, berilah aku kekayaan kerana Engkau maha kaya. Besok aku akan tikam nombor 8160. Jangan catat nombor ni tuan, saya buat contoh saja. Tolonglah beri menang tuan nombor 1. Tak sampai 24 jam kaya raya, baru semalam miskin. Ni kita kata atas dunia dia tidak betul, dia berubah-ubah. Dan kaedah telah menetapkan sesuatu yang tidak tetap, yakni berubah-ubah, dia bukanlah sebenar atau hakikat. Bukan hakikat. Maka atas dunia begitulah. Atas dunia begitulah. Sehingga kan sahabat nak mati dah merasa lapar, redha, tentera. Kerana faham akhirat itu adalah hidup yang sebenar-benar. Kisah kedua disebut sahabat juga, Urwah bin Zubair. Apa berlaku pada Urwah? Dipotong kaki dia. Dia perang dipanah kaki, darah banyak sangat, tak boleh selamat. Maka tabib kata kena kerat kaki, kalau tak jangkit ke lain. Maka petang itu dikerat kakinya Urwah bin Zubair. Okey, kerat kaki. Malam pula, petang kerat kaki, malam pula anak yang paling disayanginya meninggal dunia. Ni kerana perang belaka ni. Anak, mak, anak, ayah berperang belaka. Urwah dipotong kaki. Malamnya pula anak dia yang paling dia sayang mati. Apa kata Urwah? Ni tanda orang redha. Apa kata Urwah? Wahai Allah, lakal hamd, kepada Engkau sahajalah layak terima pujian. Ya Allah, lakal hamd. Ya Allah, aku puji Engkau kerana Engkau layak terima pujian. Aku ada 7 orang anak Allah. Ni Urwah berdoa pada Allah. Aku ada 7 orang anak Allah. Engkau ambil 1, aku ada 6 lagi. Tengok orang redha. Aku ada 6 lagi. Dan aku, ya Allah, ada 2 tangan dan 2 kaki. Engkau ambil kaki aku sebelah. Aku ada 3 lagi. Bahkan jika Engkau mengambil semua sekali, aku sedar Engkau jualah yang mengurniakan sejak awal hari itu. Asalnya tak ada apa aku ni, Engkau juga yang kurniakan. Dan sekiranya aku ditimpa ujian, aku tetap yakin bahawa Engkau jualah penyembuh bagiku. Ni tengok Bilal dengan Urwah bin Zubair. Betapa keredaan itu semestinya dizahirkan dalam apa jua keadaan sekalipun, kerana segala aturannya itu adalah terbaik. Bukankah dia tidak pernah menzalimi hamba-hambanya? Janganlah kiranya kita hanya meminta-minta padanya Tuhan, sedangkan hati kita tidak pernah redha kepada ujian yang datang dari Tuhan. Akhir kalam,
Marilah kita dengar jawapan Rabi'atul Adawiyah kepada Sufyan Ats-Tsauri ketika Rabi'ah dengar doa Sufyan kepada Allah. Yang mana Sufyan berdoa, ya Allah, terimalah aku ya Allah, terimalah aku ya Allah. Ini doa kita selalu baca di padang Arafah. Kita biasa baca doa padang Arafah, terimalah ya Allah, terimalah aku ni ya Allah. Tak ada apa dah lagi aku dengan engkau ni datang sungguh menyerah diri padamu. Ampunlah ya Allah, ampun. Padang Arafah tu. Maka Rabi'ah dia dengar Sufyan Ats-Tsauri berdoa, ya Allah, terimalah aku, terimalah aku. Maka Rabi'ah jawab, wahai Sufyan, apakah engkau tidak malu? Adakah engkau tidak malu? Kamu minta Tuhan terima kamu, sedangkan kamu sudah terima takdir Tuhan. Yang baik betul lah, yang diuji, dibala, musibah, kamu minta Tuhan terima kamu, sedangkan apakah kamu tak malu? Kamu pun belum terima semua ketentuan Tuhan kepada. Ini kata Rabi'atul Adawiyah. Sambung tajuk kedua. Tajuk berikutnya ialah sabar. Jarang berlaku di kuliah macam ni, terus sambung ya. Terus sambung tajuk kedua, sabar. Dalilnya firman Allah daripada suratul Ahqaf, fasbir, sabarlah, kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi. Wala tasta'jil lahu, janganlah kamu cepat-cepat berdoa supaya mereka diturunkan bala. Mana dalam dakwah Nabi bermula umur 40 tahun sehingga umur 43 Nabi dakwah diam-diam. Nabi berdakwah diam-diam 3 tahun sehingga umur 43. Turun perintah Allah suruh dakwah secara terang. Bermula umur Nabi 43 tahun, Allah turunkan ayat daripada surah Syu'ara tu, wa anzir ashiratakal aqrab, dan berilah peringatan kepada kaum kerabat. Maknanya selepas ini Nabi kena dakwah kepada kaum kerabat yang luas itu. Dan dalam tempoh 23 tahun Nabi dakwah, 13 tahun di Mekah, bakinya 10 tahun di Madinah. Kita baca siri peperangan Nabi dikhilafkan oleh Ahlus Siyar, Abu Scholars dalam bidang sirah. Berapa kali Nabi perang? 19 kali kah? 9 kali kah? 12 kali kah? Tidak disepakat oleh ulama sirah. Maknanya sepanjang 23 tahun ni betul lah Allah khabar ke Nabi, fasbir, sabar, kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya rasul-rasul yang dipilih Allah, rasul ulul azmi. Ini antara nabi-nabi, rasul-rasul yang diturunkan ujian yang besar. Nabi-nabi ni ramai, 124,000 orang nabi-nabi. Sebahagian besar kita tak tahu. Al-Quran sebut man lam naqsus alaik, sebahagian besar kami tidak cerita kepada kamu. Yang kita tahu 25 orang. Daripada 25 orang ada 5 orang tu yang ulul azmi, yang dicoba Tuhan besar cobaannya. Maka ayat Quran mengingatkan pada Nabi, fasbir, sabar. Termasuk kita lah yang tadabbur, tadarus, baca Quran, dengar kuliah. Bila Allah sebut fasbir, bukan kepada Nabi saja, sabarlah, termasuk kita. Kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum, jangan cepat-cepat minta turun bala kepada mereka yang menentang dakwah.
Tu bila peperangan Badar, peperangan Badar ni berlaku ketika umur Nabi 55 tahun. Dalam bulan puasa. Perang dalam bulan puasa, umur Nabi 55. Dan tahun itu adalah tahun pertama kali kita berpuasa 30 hari sebulan Ramadan. Sebelum itu kita hanya puasa hari-hari kebesaran seperti Ashura dan lainnya. Tetapi itulah tahunnya umur Nabi 55 tahun, kena perang peperangan Badar dan kena puasa kali pertama sebulan-bulan Ramadan. Apa berlaku? Setelah kita tawan musuh, mayat-mayatnya orang kafir dicampur dalam telaga, dalam qalib. Nama telaga ni qalib. Baca sirah. Bila campur dalam telaga, Nabi kata apa? Nabi duduk tepi telaga. Nabi duduk tepi telaga. Lalu Nabi SAW pun bercakap dengannya mayat di dalam qalib tu. Apa Nabi kata? Macam mana awak dalam telaga tu? Nabi jawab, macam mana awak dan telaga semua tu? Maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, tidakkah mereka mati belaka dah ni? Kenapakah Rasulullah bercakap dengan mereka? Itu kata Nabi, sesungguhnya mereka lebih dengar daripada kamu sekarang. Nak katanya lanjutan daripada hadis ini ialah Nabi menggambarkan pada sahabat, orang-orang kafir ni sekalipun mereka ada kekuasaan, seperti kita berperang dengan kekuatan tentera yang paling kuat di atas muka bumi ketika itu, peperangan dengan Rom. Kita perang dengan Rom ni 2 kali, termasuk dalam peperangan terakhir kita 30,000 orang, Rom dan sekutunya termasuk kabilah Bani Arab Ghaisan seramai 200,000 orang. 30,000 orang kita lawan 200,000 orang kekuatan tentera Rom. Dan hadis sirah kata tentera paling kuat atas dunia ketika itu Rom. Maka Nabi kata apa? Orang kafir ni sekalipun ada kerajaan, kekuasaan, kekuatan, harta benda, tetapi sebenarnya sekejap sangat mereka hidup atas dunia. Dan sabarlah sekejap, kerana mereka akan diazab secara kekal di akhirat, secara kekal. Dan Sufyan Ats-Tsauri kata, kita ni orang beriman duduk atas dunia tuan, pun tak lama juga sebenarnya. 63 tahun kan, 70 tahun kan, kadang 100 tahun pun. Nak banding duduk dalam kubur nanti lama ibu-bapa sekalian. Kita hidup alam barzakh lebih lama daripada hidup atas dunia. Cubalah kita ahli jemaah Masjid Al-Falah ni bagi kuliah saya, kuliah Ustaz Rashidi ni, kuliah Ustaz lain tak apalah. Untuk kuliah saya ni, saya cadangkan pihak masjid sekali-sekala jadual kuliah saya ni kita naik bas pergi buat rombongan. Kuliah maghrib kita naik bas, beratur depan tu naik bas. Pergi ke mana tu Ustaz? Pergi ke kubur. Pergi ke kubur. Saya ajak tuan-tuan ni pergi kubur, ambil bas mini Masjid Al-Falah, sewa jadual kuliah saya, kita naik bas pergi ke kubur. Kubur mana? Kubur lama. Suluh Batu Nesang ni, suluh. Baca Tun Abdullah bin Tun Mamat. Ni orang kampung saya ni, tuan-tuan tak kenal, saya buat contoh. Tun Abdullah bin Tun Mamat.
Lahir tahun 1902, meninggal tahun 1950. 1902 hingga 1950, berapa tahun umurnya? 48 tahun, ya betul. 48 tahun. Okey. Dia hidup atas dunia 48 tahun. Okey, betul. Sekarang tahun berapa dah kita? 2020. Dari 1950 nak sampai ke tahun 2020, 50 ke 60, 70, 80, 90, tahun 2000, 2010, 2000, Allah, 70 tahun dah. Beliau hidup atas dunia 48 tahun, sedangkan beliau hidup dalam kubur sudah 70 tahun. Ibu bapa sekalian, kita hidup sekarang berapa umur? Di alam barzah lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Maka padankah orang yang akan hidup dalam kubur lebih lama atas dunia? Dia tak peduli halal haram, semayang bang, puasa, contohnya. Ini yang mustahak kita nak belajar begitulah. Maka Nabi bercakap dengan mayat yang dihumbang dalam qalib dalam peperangan Badar. Nabi nak beritahu apa dia? Mereka memang hidup, ada kekuasaan, kerajaan, kekuatan, harta, tetapi sekejap. Sekarang mereka di alam kubur, mereka dikekal, mereka diazab secara kekal, ya. Ni ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Sesungguhnya keadaan orang-orang kafir itu semasa melihat azab Allah yang dijanjikan nanti, mereka akan rasa seolah-olah mereka duduk di dunia dulu hanya sekadar satu saat, tidak lama. Dan hal yang demikian cukuplah menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mahu insaf. Maka ingatlah, tidak dibinasakan oleh Allah melainkan kaum yang fasik, melainkan kaum yang fasik. Surah Al-Ahqaf ayat 35 itu. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Ibu bapa sekalian, panjang umur kita akan sambung, ya, tajuk sambung kita ini. Wallahu ta'ala a'lam.